Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku dan hanya redha-Mu yang aku tuntut. Karuniakan kepadaku kasih kepadamu dan betul-betul mengenali dirimu ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi pertamanya, alhamdulillah, puji-pujian dan kesyukuran kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dipertemukan sekali lagi dalam hashtag santapan rohani untuk kita bersama-sama muhasabah apa yang berlaku pada malam tadi, yang saya suka nak share dengan tuan-tuan, walaupun dalam satu situasi keterpaksaan, walaupun dalam satu situasi keterpaksaan, sebab yang berada pada malam tadi itu Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad, bukan orang kecil-kecil, boleh kata orang yang dah berusia, orang yang dah berumur, boleh kata bahasa mudahlah pangkat ayah, pangkat ibu dan sebagainya. Namun atas dasar amanah yang diberikan kepada saya, sebagaimana sabda Nabi, adil amanata ila manik tamanaka, saya tunaikanlah amanah walaupun segan silu tu ada, rasa tak sanggup tu ada nak bercakap. Maka diringkaskan kalam, alhamdulillah, kemarin bonda mertua saya, mak mertua saya telah kembali ke rahmatullah. Maka mudah-mudahan dengan doa daripada kalian, mudah-mudahan beliau tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta dihimpunkan bersama para-para syuhada, para-para salihin. Mudah-mudahan dihimpunkan dengan puteri-puteri, isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malam tadi tuan-tuan, saya diminta buat tahlil secara Zoom. Malam tadi kami buat tahlil secara Zoom. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Sebab kami nak balik kampung tak lepas, maka buat tahlil. Bila buat tahlil secara Zoom, habis tahlil tu tuan-tuan, terima kasih kepada semua yang beri takziah. Habis tahlil tu kemudian saya diminta untuk beri tazkirah. Saya diminta untuk beri tazkirah. Kalam permulaan mereka tu best. Mudah-mudahan kalam yang mereka gunakan itu sebagai hujah. Kenapa saya kena bercakap benda ni? Kenapa saya kena bercakap benda ni? Munaro, sahabat saya di Thailand, dia kenal saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, weh, mu dulu mengaji dengan Babu Ok Munduk. Saya guna bahasa petani. Dia kata, weh, bila dah habis tahlil tu, dia kata, weh, mu dulu mengaji dengan Baba Daud, bagi tazkirah sikit.
bagi tazkirah. Dia suruh saya sampaikan amanah lah. Maka pada malam tadi tuan-tuan, antara tazkirah yang saya sampaikan secara ringkas, antaranya bila mana kita sebut majlis tahlil, antara amalan yang kita selalu lakukan antaranya membaca Quran, membaca suratul Fatihah, kita berzikir, kita bertahmid, kita bertahlil, kita berselawat dan sebagainya. Baik. Cuma persoalan yang perlu kita bangkitkan, kadang-kadang kita dah beramal ni berpuluh tahun. Tuan-tuan sendiri boleh jawab nanti di ruangan komen. Kita dah beramal ni hampir berpuluh tahun. Persoalan yang pertama saya tanya, kita mulakan tahlil itu dengan suratul Fatihah. Selalu apa jua majlis, wa imam majlis tahlil dan majlis tahmid, apa jua majlis, apa jua majlis yang saya ringkaskan kalam, maka kebiasaan akan dimulakan dengan tawassul, maka dimulakan dengan bacaan suratul Fatihah. Dia baca tawassul, wa bihaqqi wasiril Fatihah, maka bacalah Fatihah. Bila dah baca Fatihah tuan-tuan, maka diikuti dengan zikir-zikir yang seterusnya. Maka persoalan saya tanya malam tadi, ni kita yang baca Fatihah ni, saya tak kata kepada mereka dah, sebab saya segan. Malam tadi orang tua-tua ramai. Orang tua-tua ramai dipancarkan secara live Zoom pada malam tadi. Maka saya tanyalah, kita ni baca Fatihah lama dah, bila kali terakhir bacaan Fatihah kita disemak? Adakah kita berasa selesa dengan bacaan yang kita baca saban hari, saban tahun? Yang tak dapat tidak tuan-tuan, bacaan tu bila kali terakhir kita semak dengan guru? Itu soalan yang mula-mula sekali saya tanya. Maka sekejap saya nak parking. Bila saya tanya soalan tu tuan-tuan, maka malam tadi pakat-pakat duk berbunyilah sembang bombam. Sebab apa? Sekarang ni kita bersama-sama berhimpun, bertahlil, berzikir dan sebagainya. Tuan-tuan kena faham dah. Amalan yang kita buat ni bukan untuk si mati. Ni poin yang kedua saya nak sampaikan. Ialah walaupun kita mulakan dengan suratul Fatihah, tetapi ingat dengan baik, supaya dasar kaedah kita perlu faham, amalan yang kita buat bukan untuk si mati. Saya ulang kali kedua. Saya ulang kali ketiga. Amalan yang kita buat, bila mana kita dijemput untuk majlis tahlil, tahmid dan sebagainya. Saya ulang kali ketiga, amalan yang kita buat bukan untuk si mati. Kita kadang-kadang bila dijemput pergi majlis tahlil, kita duk fikir apa yang aku nak beri untuk si mati. Sabar dulu. Amalan yang kita buat adalah untuk diri kita sendiri. Tulis di ruangan komen, adalah amalan yang kita buat daripada tahlilnya, daripada zikirnya, daripada yasinnya, daripada takbirnya, daripada solawatnya, semua tu untuk diri kita sendiri. Baik. Dan bila mana kita beramal, kemudian Allah Ta'ala beri pahala. Allah Ta'ala beri pahala. Dan Allah Ta'ala beri pahala tak sabit pun dengan amalan kita. Allah Ta'ala beri pahala semata-mata dengan anugerah dia, semata-mata dengan rahmat dia. Maka dengan pahala yang Allah Ta'ala berikan itu, barulah kita hadiahkan kepada si mati. Barulah kita hadiahkan kepada si mati. Itu kaedah yang perlu kita faham. Jelas? Bermakna bukan amalan tu bagi pada si mati. Kita baca Yasin, Yasin tu sedekah kepada si mati. Salah. Kita baca Quran, Quran tu sedekah kepada si mati. Salah. Semua amalan ni untuk diri kita sendiri dahulu. Kemudian bila dapat pahala, maka pahala itulah kita hadiahkan kepada si mati. Dan lebih-lebih lagi bila mana dalam majlis itu ada anak-anak, yang anak-anak itu mendoakan pula. Sampai tak? Pasti. Kalau doa daripada anak-anak yang soleh, pasti sampai. Doa daripada anak-anak pasti sampai. Dan macam mana sampai ustaz? Kadang-kadang yang berhimpun tu bukan anak-anak. Memanglah yang berhimpun tu bukan anak-anak. Orang kampung, tok guru, jiran, tetangga, sahabat, keluarga. Tetapi bila mana mereka membaca doa dan diaminkan oleh anak-anak, sampai tak? Sampai. Sebab tu kadang-kadang kita kena faham dengan jelas. Memanglah hadis Nabi tu tepat. Idza mata banu Adam
in qata'a amaluhu illa bithalathin. Apabila matilah anak Adam, maka terputus segala amal melainkan 3 perkara. Dah, amal yang soleh, sedekah jariah, dah, anak yang sentiasa mendoakan baginya. Cuma kadang-kadang bila mana anak ni tak pandai berdoa, dia panggillah orang kampung, panggillah tok guru, panggillah ustaz untuk buat majlis, dan dibacanya doa oleh mereka dan diaminkan oleh anak. Sampai tak? Sampai. Pasti sampai. Lah, tak ada syak baginya, tak ada khilaf baginya. Cuma persoalannya, sekarang ni yang perlu kita muhasabah. Sebab malam tadi bila saya diminta bagi tazkirah berkenaan Fatihah, dia kata, "Weh, mu mengaji dengan Baba Daud. Mu cerita bab ni." Dah. Jadi saya pun dari segan silulah bila orang tua-tua depan saya. Maka saya kata sekarang ni, bila amalan Fatihah, amalan zikir ni untuk kita. Untuk kita. Dah. Jadi persoalannya, adakah kita melakukan ia dengan lebih baik dan terbaik? Contoh soalan yang saya mula-mula tanya tadi waktu tazkirah malam tadi. Bila kali terakhir bacaan Fatihah kita disemak, ataupun kita semak, ataupun kita belajar berkenaan suratul Fatihah, bila kali terakhir? Adakah 50 tahun lepas? Adakah 40 tahun lepas? Kita belajar 40 tahun lepas dan kita pakai sampai sekarang. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Dua, tuan-tuan. Boleh jadi lebih baik, boleh jadi sama sahaja, atau boleh jadi makin teruk. Mana kayu ukurnya? Guru. Sekarang ni tuan-tuan tak boleh ukur sendiri. Tuan-tuan kena ukur dengan guru. Kalau tuan-tuan yang ukur sendiri, bermakna namanya syok sendiri. Jadi pada malam tadi bila saya tanya soalan tu, pakat-pakat bersembang, bombang. Sebab apa? Sekarang ni bila mana kita baca zikir, kita baca tahlil, yang perlu kita nilai, adakah amalan itu diterima? Syarat diterima antaranya apa? Selain daripada ikhlas. Ikhlas itu antara syarat yang paling utama. Kerana kata ulama, setiap amalan tergantung antara ikhlas dengan tidak. Kalau ikhlas diterima, kalau tak ikhlas tergantung. Dan ada tak syarat-syarat yang lain? Ada. Antara syarat-syarat yang lain, bacaannya kena betul. Bacaannya kena betul. Lebih-lebih lagi, bila mana dijadikan ia sebagai satu sandaran kepada Al-Quran. Sebab tu tulis tuan-tuan, bila sebut bacaan betul ni, tuan-tuan kena bedakan antara Al-Quran dengan Al-Quran yang dijadikan sebagai doa, Al-Quran yang dijadikan sebagai zikir. Yang ni memerlukan huraian yang panjang. Cuma sekadar tazkirah yang ringkas agar kalian faham. Kalau Al-Quran diniatkan sebagai Al-Quran, maka kena baca dengan betul. Baca dengan makhrajnya, dengan sifatnya. Kalau Al-Quran diniatkan Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran diniatkan dengan zikir, Al-Quran. Contoh, Rabbana atina fid, kan Quran. Tetapi diniatkan dengan zikir. Maka adakah perlu kita menjaga sifat-sifatnya? Afdal perlu menjaga. Kalau tak jaga, tidak terbatal. Okey. Cuma sekarang ni begini. Sekarang ni ialah persoalan yang perlu kita muhasabah sekejap je pada pagi ni, tuan-tuan. Bila mana kita dah merungkai, kita buat tahlil ni bukan untuk si mati, tapi untuk diri kita sendiri. Persoalannya, syarat yang lain selain daripada ikhlas, amalan tu kena sah. Amalan tu kena betul. Sebagai contoh, bacaan suratul Fatihah. Saya cerita pengalaman saya, tuan-tuan, buat program hampir 10 ke 15 tahun. Official dan unofficial, tuan-tuan. Allahu Akbar, terlebih ramai kadang-kadang kita yang masih lagi baca Fatihah, masih lagi tak betul, masih lagi tak tepat. Dan sila tulis kejap di ruangan komen, dah belajar dan tak boleh buat, itu bab lain. Yang ni saya nak raikan sebentar kepada tuan-tuan yang dah pernah belajar, dah tahu, kalau tanya dia boleh jawab, tetapi dia tak boleh buat. Yang ni cerita lain. Golongan ni automatik dimaafkan. Tetapi berbeza golongan yang tak pernah belajar dan tak pernah tahu, dan dia rasa, dia sangka dia tahu. Yang ni bahaya. Sebab Fatihah ni kita dah baca hampir berpuluh tahun, kita dah hafal hampir berpuluh tahun. Sebab tu pentingnya belajar dulu. Belajar. Kalau tuan-tuan biasa ikuti YouTube saya,
Sebab ada seorang yang ternama ni, saya kenal dia. Bukan saya kenal dia, dia kenal saya dulu. Dia kata, Ustaz, saya belajar Fatihah daripada YouTube Ustaz begitu lama, walaupun saya tak kenal Ustaz lagi. Allah, kita pun jadi terharu. Jadi terharu. Nak bagi faham tuan-tuan ialah, dah, sejauh mana kita dah belajar dengan efektif, sejauh mana kita dah belajar dengan betul, daripada harfinya, daripada sifatnya. Jadi hari ni kita muhasabah. Sebab bila mana setiap majlis akan disuruh membaca suratul Fatihah, ingat, syarat amalan itu nak diterima, selain daripada ikhlasnya hati, maka di antaranya perlu bacaannya betul. Dah? Jadi belajarlah tuan-tuan. Hari ni alhamdulillah, kalian kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tarik sesuatu untuk Allah Taala beri sesuatu. Dia tarik kepada kita nikmat kebebasan sedikit dengan dihantarnya COVID-19 untuk diberi kepada kita nikmat ilmu. Dah? Kita duduk rumah tak buat apa, walaupun sekarang ni dah endemik. Dah? Sekarang ni dah endemik. Dia beri sedikit kepada kita keluasan dan kelepasan untuk beriadah keluar dan sebagainya. Tapi jangan lupa tuan-tuan, proses ilmu tak boleh tinggal. Proses ilmu tak boleh tinggal. Maka Tuhan tarik kita nikmat untuk keluar sekejap, untuk Tuhan beri kepada kita masa untuk belajar. Belajarlah walaupun secara online. Dah? Memang saya tak nafikan talaqi, bercakap di hadapan guru, belajar di hadapan guru is the best. Tetap terbaik. Siapa-siapa pun tak nafikan. Tetapi dalam keadaan situasi endemik pada hari ini, surau masjid insya-Allah akan dibuka fasa demi fasa. Dah? Cuma kuliah hari ni kita boleh belajar secara online. Belajar secara online. Sebab pada malam tadi bila saya tanya soalan tu, ramai yang tunduk kepala. Dah? Sebab Fatihah ni tuan-tuan, nantilah insya-Allah saya nak kongsi tuan-tuan beberapa ilmu berkenaan cara kelajuan membaca Fatihah. Cara kelajuan membaca Fatihah. Dia ada beberapa riwayat yang kita boleh belajar. Kalau untuk majlis nak baca macam mana. Dah? Sebab perasan tak? Kalau dalam setengah majlis, ada setengah para asatizah ni, dah? Yang ni bukan negatif, positif. Cuma kita je tak belajar. Tuan-tuan perasan tak, kadang-kadang setengah majlis, setengah program, ada setengah ulama' ni baca Fatihah laju. Kita rasanya baru iyyaka na'budu, dia dah habis. Siapa nak ilmu ni? Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Siapa nak ilmu ni? Supaya, kenapa pentingnya ilmu ini? Supaya pertama, melepaskan diri daripada kejahilan. Dah? Sebab malam tadi, bila kami buat tahlil, saya baca Fatihah bukan sekali. Bagi tuan-tuan yang biasa ikuti majlis tahlil yang saya buat, kami baca Fatihah paling kurang pun 4 ke 5 kali. Sebab nak baca namanya banyak. Dah? Nak baca namanya banyak. Lepas tu pula kita nak baca tawasulnya banyak. Maka kita nak potong-potong. Maka kita baca Fatihah sekali. Tuan-tuan perasan ke tidak? Kadang-kadang setengah majlis ustaz-ustaz ni baca laju. Saya ulang kali kedua, bukan salah. Sebenarnya ada skill, ada teknik, ada cara. Macam mana ketika ni baca lambat, macam mana ketika ni baca sederhana, macam mana ketika ni baca laju. Dah? Untuk baca laju, apakah ilmu yang perlu aku tahu? Untuk baca sederhana, is okay macam biasa. Untuk baca lambat, tuan-tuan boleh bawa ketika solat, dah, boleh bawa ketika baca Quran dan sebagainya, supaya kita tak terlambat. Jadi yang pertama, bila bacaan dah dipanggil adalah istilahnya hadar dan sebagainya, bila jenis bacaan laju ni, pertama sekali sekurang-kurang kita menjaga diri kita daripada kejahilan. Macam ni ilmunya kalau nak baca laju. Dah. Kalau tengok Syekh Arab ni, Allah, laju baca. Kalau dalam majlis, laju. Kita rasa macam dia baca, kita rasa macam tak bunyi huruf ke? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Saya rasa saya baru iyyaka na'budu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dah? Jadi saya suka. Betul kan Tuan Haji Nasir? Tuan Haji Nasir. Sebab kita ni bangsa Melayu tuan-tuan. Orang Melayu ni adabnya tinggi, akhlaknya tinggi. Yang tu kita tak nafikan. Namun dalam waktu yang sama, ilmu tu penting. Saya bagi contoh yang paling simple. Zikir tuan-tuan. Kalau kita belajar dengan ulama-ulama Jawi, ulama-ulama dulu, kalau dia ajar kita zikir subhanallah 33 tu, dah? Subhanallah, subhanallah,
Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Betul tak? Baik. Kemudian bila saya belajar pula dengan ulama-ulama Arab, subhanallah, habis dah. Kita baru 15, dia dah habis 33. Alhamdulillah. Kemudian, ni penting. Kita mengkaji. Dah? Mengkaji dan mengaji. Kaji, mengaji, kaji, mengaji, kaji, mengaji. Baru kita faham. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan mana betul? Cuba jawab dulu. Dalam keadaan jahil ni belajar tak apa. Sebab tuan-tuan secara live bersama dengan saya, dah? Kalau ulama Jawi dia ajar baca zikir tu lambat. Kalau ulama Arab dia ajar zikir tu laju. Mana betul? Sama juga, saya nak bagi hujah yang lain. Dah? Kalau kita dengar hadis orang Melayu, waktu makan tak boleh bercakap. Tu hadis orang Melayu. Dah? Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Kalau kita belajar hadis Nabi SAW, waktu makan sunnah bercakap. Tak sama kan? Macam terbalik. Dah? Kalau belajar hadis orang Melayu, kita dengar daripada tok nenek kita dulu. Waktu makan jangan bercakap. Makan bagi habis dulu. Kalau kita mengaji hadis Nabi SAW, Nabi suruh waktu makan tu sunnah bercakap. Sunat bercakap. Sunat bersembang. Dah? Kaji punya kaji, rupa-rupa dua-dua betul. Dah. Dua-dua betul. Cuba bantu like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Mudahan mereka dapat manfaat. Dua-dua betul. Macam mana ustaz dua-dua betul? Tuan-tuan, orang Melayu ni makan nasi, makan ikan, makan ayam jenis bertulang. Dah? Satu lagi, kalau makan bersembang tercekik tulang, mudarat, bahaya. Dah? Orang Arab dia makan roti. Orang Arab makan roti. Jaranglah makan roti tercekik. Jarang kan? Sebenarnya dua-dua betul. Orang Melayu ni adabnya tinggi. Pada saya dua-dua betul. Sebab orang Melayu ni jadi makan nasi, makan ikan bertulang. Kalau makan tu bercakap lagi cekik tulang. Yang sunnah Nabi pun betul. Waktu makan ni sunnah bercakap. So waktu tu ada mahabbah, ada kesepakatan, dah? Ada pendekatan antara kita. Kadang-kadang bila waktu bercakap, waktu nak bersembang, waktu nak bercakap, waktu nak makan ni lah kita duduk depan muka. Kalau tak ada, yang tu dengan handphone dia, yang tu dengan handphone dia. Walaupun dekat rumah, laki bini. Yang tu atas kursi dia, tu atas sofa dia. Dah? Bila waktu makan tinggal semua, duduk bercakap, sembang. Dua-dua betul tuan-tuan. Samalah berkenaan zikir tadi. Dengar dah? Ulama Melayu dia mengajar kita subhanallah, subhanallah, baca 33 tu satu persatu secara lambat. Betul. Ulama-ulama Arab yang saya belajar pula suruh baca zikir laju. Betul. Sebab apa? Dengar. Sebab biasa orang Melayu ni berzikir di lidah sahaja, di hati yilek tak ada. Dah. Bila mana zikir di lidah sahaja, di hati tak ada. Zikir di lidah tapi di hati tak ada, maka ulama kata afdal jaga lidah. Dengar dengan baik. Afdal jaga lidah. Kalau tuan-tuan jenis berzikir dekat hati tak ada, samalah macam baca Fatihah. Baca Fatihah dekat lidah saja, dekat hati tak ada, kosong. Tuan-tuan baca Fatihah dari lidah, bukan dari lidah dan hati. Maka ketika itu afdal baca dengan menjaga lidah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sama dikiaskan kepada Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau jenis baca dekat lidah sahaja. Nampak? Tetapi kalau dibaca lidah dengan hati, afdal jaga hati. Kalau baca lidah dengan hati, afdal jaga hati. Bila kita dah fokus hati, maka dekat lidah jadi laju tak? Subhanallah, 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 subhanallah. Sebab perjalanan di hati itu lebih laju daripada di lidah. Sebab itulah saya kata dua-dua betul. Yang ulama Melayu, ulama Nusantara dulu mengajar kita adabnya, zikirnya, cara anjur, cara lambat. Betul. Ulama Arab pula dia nak upgrade. Dia nak upgrade dan belajar zikir zahir dan batin, lidah dan hati jalan sekali. Bila kita dah fokus dengan hati tuan-tuan, barulah ketika tu kita rasa zikir tu lagi laju, lagi laju. Samalah dengan suratul Fatihah. Hari ni kita semak Fatihah kita baca di lidah sahaja ke
atau di lidah dengan hati. Simple saja tuan-tuan. Saya dah jawab kan? Ilmu saya dah bagi. Selebihnya nanti kita belajar dalam program sempurnakan solatmu dengan Fatihah yang berlangsung hari Ahad ni, insya-Allah. 3 jam je saya minta masa untuk belajar. Baik. Jadi maknanya kembali kepada tadi, kalau tuan-tuan mula memahami membaca Fatihah dengan lidah dan hati. Dah? Saya bagi contoh lain. Boleh tak? Last kali. Saya nak buktikan macam mana speed ni boleh berlaku. Macam mana speed boleh berlaku, kelajuan boleh berlaku. Tengok dah. Kata Habib Abdul Rahman Ibnu Attas, kata Habib Abdul Rahman Al-Attas, dalam dia mengarang Ratibul Attas, tuan-tuan. Ratib Al-Attas ni, kalau tuan-tuan baca secara beramai-ramai, maka bacalah di lidah dalam keadaan suara dan kelajuan yang sederhana. Dah? Kata Habib Abdul Rahman Al-Attas, kalau kita baca ramai-ramai, dah, dengan kelajuan yang sederhana, suara sederhana, itu Ratibul Attas. Tetapi ingat, kalau dibaca seorang diri, maka kata Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Attas, dah, kata Habib Abdullah, dah, aku lihat bapakku Habib Abdul Rahman Al-Attas, kalau baca seorang diri, maka dia baca dalam hati. Dia baca dalam hati. Ratibul Attas tu baca dalam hati. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan, saya takkan cerita benda ni berlaku macam mana. Bagi orang yang buat, dia akan faham. Cuba tuan-tuan bedakan baca dengan lidah dan baca dengan hati. Manakah yang akan menjadi lebih speed, manakah yang akan menjadi lebih laju. Sebab itulah kata Habib Abdullah Al-Attas, dah, kalau baca seorang diri, afdal baca di hati. Senyap. Baca. Tuan-tuan cuba buat. Maka tuan-tuan akan melihat kelajuannya berbeza, speednya berbeza, dan yang paling penting, hasilnya berbeza. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Betul Nur Lili. Orang yang dah buat dia tahu. Samalah macam Fatihah tadi. Itu je kaitannya. Sebab pada malam tadi bila mana kami buat tahlil, dah disuruh beri tazkirah, dan saya tengok speed tu berlaku, orang baca Fatihah laju. Tapi saya tanya, baca Fatihah di lidah sajakah atau di hati? Adakah baca lidah dan hati? Macam mana baca Fatihah lidah dengan hati? Yang tu kena belajar. Dah? Setengah jam tak cukup tuan-tuan, tak cukup. Saya nak sampaikan ilmu yang powerful ini. Dah? Kalau beri masa saya 3 jam, insya-Allah banyak benda saya boleh bantu, banyak benda saya boleh ajar tuan-tuan. Dah? Cuma secara ringkas, macam mana dalam majlis orang boleh baca Fatihah laju? Di antaranya, antara teknik yang dia gunakan, baca Fatihah zahir dan batin. Dah. Dan ingat, tulis. Kalau ketika kita membaca Fatihah dengan zahir dan batin, maka kalau fokus kita lebih kepada batin, kita nak fokus yang di hati tu, nak bagi dia hidup, nak bagi dia faham, tafahum, dah, dan sebagainya, maka sekiranya tersalah di lidah, dengar ayat saya, sekiranya tersalah di lidah, sengaja buat salah, hukum haram. Haram. Sengaja buat salah. Walaupun kita ketika itu membahaskan zikir, walaupun ia sebahagian daripada Al-Quran, dia tetap surah yang mulia. Kalau sengaja buat salah, haram. Tetapi kalau ketika nak fokus sangat di hati, sehingga tergeliat di lidah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang-kadang baca laju. Kita ni, orang yang mendengar ni, kadang-kadang bila saya tengok dengan masyayikh Arab ni, Allah, kita maaflah, kadang-kadang sangkaan tu mesti ada. Kita kan budak, dah, kita kan jahil. Sangkaan tu pasti ada, peringkat awalan. Cuma daripada sangkaan kita cari jalan. Dah, macam mana ni kata, kita pun dengar ni macam tak berbunyi butir. Peher tak? Macam kita dengar tak berbunyi butiran. Butir. Alah, apa bahasa Melayu? Dah mengaji petani lama sangat. Dah. Macam tak dengar lah. Dia punya huruf tu tak dengar sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Laju je. Maka peringkat awalnya kita terasa hati juga macam mana ni. Padahal benda ni ibadah. Kita nak berzikir kan, nak bertahlil, nak bertahmid, nak hadiahkan pahala kepada arwah. Kalau kita sendiri baca tak betul, macam mana mungkin Allah Ta'ala nak beri pahala? Dah? Bagaimana mungkin? Asbabnya kena ada. Bagaimana mungkin pahala tu pula kita nak hadiahkan kepada si mati? Tidak berbutir. Dah. Terima kasih Syahidah Osman.
Betul Tuan Haji Nasir, tak berbukti. Rupa-rupanya ada kaedahnya, ada caranya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, nanti dalam program sempurnakan solatmu dengan Fatihah, insya-Allah kita akan cuba menjelaskan benda-benda begini. Kita fahamkan, belajar benda-benda begini. Berkenaan speed, berkenaan kelajuan, agar tuan-tuan dapat memahami, pertama ilmu, yang kedua ada ilmu, yang kedua jelas. Kalau ketika solat bacaannya begini, ketika biasa bacaannya begini, ketika majlis kayak begini, ketika nak baca laju keadaannya begini. Dan tuan-tuan dah ada ilmu. Bila tuan-tuan dah ada ilmu, maka tuan-tuan dapat menjadikan perjalanan ibadah itu suatu perkara yang sah. Ini yang paling penting. Bila kita buat dengan ilmu, maka kita menjadikan perjalanan ibadah itu sah. Bila sah, mudah Allah Ta'ala qabul, Allah Ta'ala beri pahala. Jelas ke jelas? Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Jadi akhir kalam, selepas malam tadi buat tahlil bersama orang kampung, buat secara online tuan-tuan, Zoom. Lepas tu diminta beri tazkirah. Itulah setengah jam saya sembang berkenaan Fatihah saja. Saya kata belajarlah Fatihah. Walaupun segan saya nak cakap, dalam Zoom tu ada yang pangkat-pangkat ayah saya, pangkat-pangkat ayah. Walaupun saya tak berani nak angkat muka, tapi bercakap. Sekurang-kurangnya jangan kita shock sendiri tuan-tuan. 50 tahun dah aku baca Fatihah, 60 tahun dah aku baca Fatihah, 70 tahun dah aku baca Fatihah. Jangan sangka tuan-tuan bacaan kita semakin betul kalau hidup kita tak terus belajar. Bagi tuan-tuan yang pernah dengar beberapa cerita daripada pihak saya, ada sahabat saya tu dulu mengaji dekat Syria. Kemudian kawan dia pula datang. Kawan ini bekas daripada Imam Masjid Besi Putrajaya. Tuan-tuan, bukan kaling-kaling Imam Masjid Besi Putrajaya. Lepas tu dia ni gila sanad. So duduk Syria kan banyak masyayikh Arab. Nak pergi cari. Fatihah 2 minggu tak lepas. Allahu Akbar. 2 minggu. Yang kita ni cak ayam, saya lah. Kalau yang Tok Imam, kita boleh bayang kalau Tok Imam Masjid Besi Putrajaya. Tok Imam bekas Tok Imam Masjid Besi Putrajaya. Bukan kaling-kaling tuan-tuan. Bukan kaling-kaling. Pergi Syria baca Fatihah 2 minggu tak lepas. Kita yang cak ayam ni tak tahulah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita sembang pada pagi ni, hashtag Santapa Rohani, saya yakin tuan-tuan dapat sesuatu. Dapat sesuatu tak pada pagi ni? Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Dan program ni murah sangat kita buat, RM10 saja. Dan sebagaimana tuan-tuan maklum, baru ni ada orang tanya, Ustaz kenapa tak buat percuma? Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, benda percuma ni tak ada nilai. Satu. Yang kedua, tuan-tuan maklum saya ada pondok, saya ada madrasah Riyadhud Du'afa'i wal Masakin. Dan selama tuan-tuan ada di Facebook saya, tuan-tuan pernah tengok tak saya buat derma? Saya minta derma, minta collection untuk pondok saya. Simple saja saya jawab. Saya tak mengata mana-mana pihak, mana-mana madrasah tahfiz yang buat collection tu cara dia. Tak salah. Tapi cara saya tak suka meminta tuan-tuan. Selagi mana Allah Ta'ala beri saya kekuatan, saya boleh cari duit, saya boleh bekerja, saya boleh mengajar, saya boleh beri manfaat kepada masyarakat, saya buat. Apa jua sekalipun. Walaupun boleh nak gadai nyawa ke, nak gadai diri ke, untuk membangunkan pondok, itu yang saya buat. Sebab tu bagi tuan-tuan, tengoklah. Tuan-tuan boleh scroll Facebook saya. Ada beribu konten. Tuan-tuan boleh cari. Ada berapa ratus. Kalau ada 10% saja, tuan-tuan boleh cakap dengan saya. Ada ke tidak? Setiap kali kita buat program minta derma untuk pondok, minta derma dah. Alhamdulillah tuan-tuan, saya dah bangun pondok hampir 7 tahun. Saya dah bangunkan pondok hampir 7 tahun. Syukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri saya ilham. Saya buat program, saya buat seminar. Dulu secara offline. Bila offline ni dia tak sebarkan, kesebarannya tak luas. Sebab kadang-kadang saya launching, saya buat marketing dekat masjid saja. Sekarang ni bila kita dah move kepada online, maka Alhamdulillah ada peserta kita daripada Australia, daripada Dubai belajar. Kita pun seronok daripada Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura dan sebagainya. Cuma saya nak bagi faham, RM10 tu pada tuan-tuan, ada yang, yelah bagi kita yang tak ada duit ni besar lah. Bagi tuan-tuan yang berduit, RM10 tu kecil. Tapi bagi saya yang ada pondok, RM10 tu besar. Besar sangat tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan RM10 yang tuan-tuan bayar, walaupun ilmu yang tuan-tuan boleh dapat tu, tuan-tuan boleh ukur lah.
Dengan RM10 tu nak compare dengan ilmu yang tuan-tuan dapat antara langit dengan bumi. Tetapi pada saya, yang penting saya boleh beri manfaat, saya boleh bantu win-win situation. Saya bantu tuan-tuan suratul Fatihah, tuan-tuan bantu perjalanan pondok kami. Dah, cukup. 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 Alhamdulillah. Cuma kalau untuk yang bulan sebelah ni, yang tu saya ada minta. Sebab kami nak hantar pelajar, sebab asalnya plan lain. Yang ni kami nak hantar 9 orang pelajar untuk menyambung di Tarim. Sebab pelajar-pelajar pondok saya habis 4 tahun, kami akan hantar di Tarim. Yang tu lah baru saya buat collection. Yang tu kita buka siapa nak beri sumbangan. Tapi untuk perjalanan pondok saya, alhamdulillah dah 7 tahun tuan-tuan. Jarang sangat, terlalu jarang kita buat collection dan sebagainya. Sebab apa? Daripada seminar inilah, daripada program inilah tuan-tuan dapat manfaat, tuan-tuan juga membantu madrasah. Kan mudah? Jelas? Okey? Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Santapan Rohani setiap hari jam 9. Ma'assalamah wala liqa. Mudah-mudahan kalian diberkati, dirahmati dan senantiasa dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami juga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.